السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat pada hari ini duduk sebentar, memberikan masa dan waktu untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita berada pada bulan puasa Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan apa sahaja tindakan, perbuatan, perkataan yang kita lakukan pada hari ini, termasuk daripada sebahagian amalan yang diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai manusia yang melakukan pelbagai jenis bentuk ibadah dalam seharian. Bermula daripada pagi tadi, mungkin sebelum daripada itu, dengan tahajudnya, dengan sahur, doa, diikuti dengan subuh berjamaah, kemudian salat dan sebagainya. Kita tidak yakin, bukan kita tidak pasti apakah di antara amalan-amalan yang kita lakukan bermula daripada hari yang pertama itu sehinggalah kepada hari ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tengok apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam tajuk ataupun perbincangan pada hari ini. Dia kata, ketahuilah saudaraku bahawa sesungguhnya manusia yang diwajibkan untuk mereka berpuasa ialah al-muslim, al-baligh, al-aqil, al-muqim, al-qadir, as-salim min al-mawani'. Fayajibu, kata beliau, fayajibu alaihi as-sawm Ramadan ada'un fi waqtihi lidilalah al-kitab was-sunnah wal-ijma' ala dhalik. Qala Allah Ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Suratul Baqarah ayat 185. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilal fasumu, muttafaq alaih. Wa ajma' al-muslimun ala wujub as-siyam ada'un man ala man wasafana. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan. Dia kata sesungguhnya seorang muslim yang baligh, yang berakal, yang muqim, bukan musafir, al-qadir, yang berkemampuan, as-salim minal mawani', yang tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangnya daripada berpuasa, maka wajib ke atas orang tersebut untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini dibuktikan berdasarkan kepada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' di kalangan umat Islam. Antara dalilnya Allah Azza wa Jal menyebut sesungguhnya pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai bukti-bukti keterangan. Dan ia sebahagian daripada hidayah dan pembeza di antara yang benar dan salah. Sesiapa di kalangan kamu yang melihat anak bulan, hendaklah dia berpuasa.
Juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah. Muttafaq alaih. Dan ijma' di kalangan umat Islam wajib berpuasa kepada orang-orang yang cukup syarat-syarat yang dinyatakan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mewajibkan sesuatu perintah, suruhan, arahan, perkara yang ditaklifkan kepada kita, Allah meraihkan keadaan dan juga kemampuan kita. Sebab itu kalau kita tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran, suruhan, perintah, arahan, perkara yang diwajibkan diikat dengan kemampuan, al-istita'ah. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu perkara, lakukanlah mengikut kadar kemampuan kamu. Sebab itu suruhan ni dia ikat dengan kemampuan. Seseorang yang mampu maka wajib kepadanya untuk melakukan kefarduan dan kewajipan tadi. Sesiapa sahaja yang mempunyai uzur, mempunyai halangan, mawani', ada rintangan, kekurangan, kelemahan, sakit dan sebagainya, maka dikecualikan daripada perintah tadi. Ini kita kena jelas. Dia berbeza dengan arahan yang bersifat larangan. Wa idza nahaitukum an fajtanibuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku larang, tadi suruh, apabila aku suruh kamu buat setakat yang kamu mampu. Tapi apabila aku larang, hendaklah kamu meninggalkannya. Tidak ada soal mampu tak mampu. Benda yang haram dilarang, wajib kita tinggal. Tetapi puasa ni dia termasuk dalam larangan ke suruhan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia termasuk di dalam suruhan. Dia termasuk di dalam perintah. Jadi bila kita kata suruhan, perintah, arahan, kewajipan, taklif, bebanan, dia diikat dengan kemampuan. Sebab itu di dalam ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang sakit, mengecualikan orang-orang yang di dalam keadaan musafir. Bahkan puasa itu sendiri taklah diwajibkan kepada setiap manusia kecuali orang yang mencukupi syarat-syaratnya. Jadi kemudian Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dia menyenaraikan beberapa syarat yang juga disebut oleh para ulama yang lain. Kita akan tengok syarat-syarat tadi ni secara ringkas. Yang pertama, hari yang ketujuh kita nak flashback balik. Kita ni wajib ke tak wajib? Yang pertama kata para ulama, wajib bagi orang yang dia kata tadi baligh. Orang yang baligh, yakni orang yang telah mencapai umur baligh. Kalau kita tengok di dalam perbahasan para ulama, baligh itu sendiri dia ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia kan. Okey. Seperti keluarnya mani, bermimpi, datangnya haid, ataupun sebahagian mazhab dia letakkan had umur. Baligh. Baligh artinya sampai pada had ataupun umur yang diwajibkan, terkena bebanan tersebut. Bagi kanak-kanak yang di bawah usia baligh, bagi golongan yang belum baligh, sah puasa mereka jika mereka itu mumayyiz. Jadi kalau tuan-tuan tanya puasa kanak-kanak ni macam mana? Di bawah usia baligh puasa sah, tetapi mereka bukan golongan yang diwajibkan. Jadi kalau mereka puasa sah, dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak berpuasa,
tidaklah berdosa. Kita boleh faham tajuk itu kan? Jadi sebab itu yang menentukan seseorang itu kena kepadanya ataupun tidak arahan itu, yang pertama dalam isu puasa ni, dia baligh. Okey? Kita kena tengok yang itulah. Jadi tidak wajib. Jadi kalau seseorang tu tak baligh, dia tak wajib. Jadi kalau tuan-tuan tak baligh, tak wajib. Jadi nak tahu baligh tak baligh ni, cek kan? Jadi kalau mungkin satu orang dia makan, dia tanya siapa ni, dia kata tak baligh. Okey, lulus. Kan? Nampak? Okey? Jadi tak wajib puasa ke atas kanak-kanak. Walau bagaimanapun tuan-tuan, di dalam agama kita dituntut untuk tarbiyah aulad, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita ni untuk berlatih berpuasa. Kita tak boleh guna alasan tak apalah dia tak wajib, tak apalah dia tak baligh lagi, tak apalah dia budak-budak lagi. Tak boleh. Kita mesti train dia. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rubai' binti Muawis, dia cerita kata di zaman Nabi, mereka para sahabah melatih anak-anak daripada kecil untuk berpuasa. Train daripada awal. Dan apabila budak-budak ni menangis, teriak lapar, mereka buatkan lu'bah, toys, bagi main. Buat toy ni bagi budak-budak tu main, bagi dia permainan, sehingga dia main, dia terlupa nak makan. Akhirnya dia dapat puasa penuh. Kan? Walaupun dari sudut tak wajib, tetapi tarbiyah itu mesti dimulakan. Cuma di kalangan para fuqaha, mereka berbincang pada permulaan umur berapa kita nak ajar puasa. Dia tak sama dengan salat. Salat ni dah disebut, ajar anak-anak kamu salat pada usia 7 tahun. Pukul mereka pada usia 10 tahun. Yang tu isu salat. Puasa tak sebut. Maka sebahagian ulama dia kias, dia ambil hadis salat tu, dia apply, dia guna pakai pada puasa. Nabi kata, muru auladakum, suruhlah anak-anak kamu salat pada usia 7 tahun. Jadi kita ambil hadis tu, kita guna pakai, kita kata ajarlah anak-anak kita puasa pada umur 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan pada usia 10 tahun. Malangnya di kalangan masyarakat kita, mereka tidak mengambil berat soal didikan agama daripada awal. Sebab itu kita tengok hari ini, walaupun sebahagian besarnya alhamdulillah dia stres, tapi anak-anak kita dalam soal permulaan peringkat awal, dari sudut auratnya dia tak jaga, dari sudut pakaian anak-anak, dari sudut pergaulan anak-anak, dari sudut hubungan anak-anak, dari sudut ibadah anak-anak, salat anak-anak. Jadi bila dah besar, bila dah baligh, tanpa pernah ada pendedahan, tanpa pernah dididik, diajar, diasuh, bila dia dah besar, baru nak mula. Ini kesilapan yang besar yang dilakukan oleh ibu dan ayah. Masa kecil tak pernah langsung nak stres bab salat, bab aurat, bab tentang hukum hakam ni, tentang didikan ni, bagi dia hidup membesar dalam keadaan bebas. Bila dah besar dah esok, kita mula nak berkeras. Ketika itu sukar. Sebab itu kalau kita tengok contoh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mula daripada awal. Ajar salat daripada awal, puasa daripada awal, menutup aurat daripada awal, pergaulan daripada awal. Keywordnya, kata kuncinya daripada awal. Dan alhamdulillah kalau kita lihat kesedaran untuk mengajar puasa ni adalah, cuma kadang-kadang dia tak sekuat, dia tidak sekeras salat. Ibu bapa ni kadang-kadang dia stres puasa tu bagus, tapi dia tak stres salat ni, macam mana dia tekankan soal puasa tadi. Ini satulah. So orang yang baligh wajib. Walau bagaimanapun kanak-kanak mesti diajar.
Kita tak boleh alasan dia tak balik ustaz, biar pergilah kan, tak ada masalah lah, tak apalah, esok dia besar dia belajar ala puasa Kediri. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Antara dalil yang mengatakan bahawa kanak-kanak ini tidak terkena hukum wajib kepada mereka syarak, apa yang diwajibkan oleh syarak ni, ialah hadis Nabi SAW yang berbunyi, rufi'al qalam an thalathah, an sabi hatta yablugha, wa 'anil na'im hatta yastayqadh, wa 'anil ma'tuh hatta yabra'a. Atau kama qala, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diangkat pena, rufi'al qalam, diangkat catatan. Maksudnya mereka tak terkena apa-apa dosa daripada 3 golongan. Daripada budak sehinggalah hatta yablugha. Budak ni tak ditulis dosa dia, apa yang dia lakukan sehinggalah dia baligh. Itu dalil yang menunjukkan kanak-kanak tak wajib berpuasa. Rufi'al qalam, diangkat catatan itu daripada dia. Daripada orang yang tidur sehinggalah jaga. Maksudnya apa? Orang yang tidur, kalau dia tak sembahyang dia tak berdosa. Bila dia jaga, dia kena salat lah. Jadi kalau tuan-tuan tertidur, tiba-tiba terjaga, keluar daripada waktu, berdosa tak? Tak. Sebab masa tuan-tuan tidur tadi, malaikat angkat catatan. Ada uzur, ada excuse, ada alasan, iaitu tidur. Cuma kita nak tengok time lah. Tidur pukul berapa abang? Pukul 6. Subuh pukul berapa? 6 suku. Jaga pukul 10. Jadi tak berdosa kan? Pasal aku tertidur. Yang ni cerita lain lah. Kan? Cerita lain. Wa 'anil ma'tuh, dan daripada orang gila hingga dia kembali waras. Sebab itu orang tua yang nyanyuk tak wajib berpuasa, kerana dia dianggap tak cukup akal. Jadi kalau ada rumah tuan-tuan orang gila, orang nyanyuk kan, orang yang mental problem, maksudnya akal dia tak berfungsi dengan baik, dia tak wajib berpuasa, dia tak wajib ganti puasa, dan dia tak perlu bayar fidyah, kerana dia termasuk di dalam golongan yang tak diwajibkan berpuasa. Okey, jelas Baik. Cuma macam saya sebut tadi, kita nak kena ajar, nak kena didik daripada kecil lah. Baik, berikutnya, orang yang berakal. Orang yang berakal, aqil, orang yang berakal. Sebab itu kata para ulama, orang yang berakal ni diwajibkan berpuasa. Lawan kepada akal, berakal, majnun, gila. Jadi orang yang gila ni tak diwajibkan kepada mereka berpuasa. Jadi kalau kita tengok satu orang tu gila kan, dia tak betul waya putih, maka dia tak wajiblah berpuasa. Jadi tuan-tuan cek diri kita. Mari kita cek diri kita. Yang pertama, baligh tak? Baligh. Yang kedua, berakal atau tidak? Berakal. Melainkan kalau kita pun gila. Buat gila tak aci? Gila betul. Kalau main bulan puasa dia buat gila. Setengah orang main bulan puasa dia buat gastrik. Dia bukan buat gastrik, dia trik lebih. Kan? Main bulan puasa dia gila. Dia kata abang ni kalau bulan lek elok, main bulan puasa gila. Dia kata memang aku main bulan puasa aja aku jadi putih waya. Kan? Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, pun kalau betul dia gila, dia tak diwajibkan untuk berpuasa. Baik. Kita tengok pula. Yang dikatakan dengan berakal ni ialah orang yang boleh membezakan, yang boleh membezakan antara yang baik dan buruk, antara yang hitam dan putih. Maksudnya orang yang berakal ni otak dia berfungsi. Sebab itu saya nak sebut sikit kat tuan-tuan, di antara maqasid syariah, tujuan agama ni dia turun nak jaga apa? Akal. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, akal ni sangat penting kedudukan dia di dalam agama. Orang yang gila, dia tak masuk dalam perbincangan hukum agama. Orang yang gila ni, dia terkeluar terus daripada tajuk agama ni. Sehingga orang yang gila ni, dia tidak akan dihukum dan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam syurga kerana dia tak terkena taklif tadi, dia tak terkena hukum tadi. Kira orang gila ni selamat lah pasal dia tak masuk buku, tak ada buku. Okey? Cuma saya nak bagi tahu,
pentingnya akal dalam kehidupan kita ni. Apa sahaja perkara yang boleh merosakkan akal, boleh menghilangkan kewarasan akal, agama haramkan. Sebagai contoh apa dia? Arak, khamr. Sebab itu Nabi bila dia definisi, dia bagi apa maksud arak, sesuatu yang memabukkan. Kullu muskir, sesuatu yang memabukkan, yang boleh menghilangkan kewarasan. Kita minum dia, kita mabuk, kita hilang akal, maka itu dinamakan arak. Pasal apa arak haram? Kerana dia boleh merosakkan kewarasan akal. Jadi apa sahaja tindakan yang boleh merosakkan akal untuk berfikir, maka agama larang. Agama suruh memelihara akal. Dan agama larang kita memperbodohkan akal. Sebab itu antara perkara yang ditentang oleh agama ialah khurafat, superstitious, benda-benda tahyul. Agama tak ada dalam Islam, tak ada tahyul. Pasal itu kita tak ada sial ni. Kita tak percaya kepada sial majal ni. Nabi kata la adwa wala tiarah. Tidak ada apa ni sial majal, tak ada. Kita tak percaya macam sebahagian ajaran, ada ong, ada sui, ada warna ong, ada nombor ong. Dalam agama tak ada. Maka orang Islam yang lurus akidahnya, yang benar imannya, dia tak akan percaya dengan warna, dia tak akan percaya dengan nombor, dia tak akan percaya dengan petanda-petanda mengarut merepek ni, tak ada. Dia tak percayalah dengan orang duk sebut tu, gatai tangan duit masuk, apa dia lagi, burung hantu bunyi ada orang nak mati, sapu sampah malam tak boleh, apa duduk atas bantai bisui, belunjuk kaki sat lagi mak mati. Ini semua karut. Agama tak ada ajak benda-benda macam ni. Kejik mata tanda nak mati, tak ada. Ini semua tak ada dalam Islam. Kita beriman al-qada wal qadar, basuh pinggan, pecah, lintah biawak, jalan tak balik. Ini semua akal tak boleh pakai, akal tak boleh terima. Sebab itu Nabi ajar sahabat jangan melampau. Benda-benda yang agama ni, dia benda yang kelihatan bodoh, dia bukan agama. Benda-benda yang buat bagi orang nampak bodoh tu bukan agama. Kan? Tak ada. Islam jaga. Nampak? Islam dia memelihara akal. Orang Islam dia cerdik, dia tak mudah diperbodohkan, dia tak mudah diperdayakan. Sebab itu Nabi kata, orang Islam tidak akan masuk ke dalam lubang biawak berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Orang beriman tidak akan dipatuk daripada lubang yang sama 2 kali. Kali pertama kalau masuk lubang biawak, kali pertama kalau kena patuk, normal. Kalau kali pertama, kita kata apa? Tersilap. Tapi kalau 2 kali, bodoh. Kan? Kali pertama, kita mungkin tak tahu. Tapi kalau kali kedua, mengulangi benda yang sama. Contoh, tuan-tuan, saya bagi simple example. Tuan-tuan lalu satu lorong, ada lubang. Kali pertama jatuh, orang kata apa? Tuan-tuan lalu satu jalan, ada lubang, jatuh. Orang akan kata apa? Sian, tak nampak, aku tak nampak. Aku minta maaf. Tapi the same road, the same hole, jatuh juga. Orang kata apa? Orang akan kata apa, tuan-tuan? Kita lain-lain jatuh juga. Lubang yang sama, jalan yang sama. Kita dah jatuh dah kemarin, kita pergi jatuh pula. Orang kata apa? Orang kata hang teruk. Sebab itu agama datang, tuan-tuan, dia nak membebaskan akal ni. Sebab itu Rubi'i bin Amir kata apa? Allah hantar kita ni untuk apa? Allah hantar kita ni untuk apa? Allah hantar kita untuk min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Supaya kita ni jangan duduk taksub, jangan duduk taklid buta, jangan duduk percaya bulat-bulat. Untuk kita hanya beribadah Allah segala-galanya. Yang tu agama punya. Kan? Pasal itu kita tak ada dalam Islam ayat nak bagi jadi cerdik, ayat nak bagi jadi baik. Tak ada. Tak mungkin makanan boleh bagi jadi orang baik. Tak ada makanan. Makanan bagi jadi sehat ada.
Saya mai jual ubat ni kalau tuan-tuan makan jadi sihat. Okey. Saya mai makan ubat ni kalau tuan-tuan makan jadi kuat. Okey. Saya mai jual ubat ni kalau tuan-tuan makan, tuan-tuan jadi segang, tuan-tuan jadi bertenaga. Betul. Munasabah, reasonable, fact. Saya mai jual ubat ni kalau tuan-tuan makan jadi cerdik. Ini karut. Karut. Betul-betul karut. Tak ada ubat jadi cerdik. Kalau ada ubat jadi cerdik, tuan-tuan, kita akan tutup semua sekolah-sekolah ni, bagi makan seorang sebotol, semua cerdik. Hang nak ubat apa? Saya nak jadi engineer. Okey, hang makan. Yang ni siapa makan jadi engineer. Makan-makan, boleh buat bangunan 30 tingkat. Ini sebab itu agama ajak untuk kita berhujah, agama ajak untuk kita berdebat, agama ajak untuk kita berdiskusi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Quran kata, jika kamu ragu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, datangkan satu surah yang sama macam mana yang kami bagi kepada Muhammad. Dan kamu boleh panggil segala penolong-penolong kamu, jin-jin kamu, semua geng-geng kamu, supaya kamu boleh pakat buat satu surah yang sama macam kami buat. Agama bagi ruang untuk kawan tu berhujah. Agama bagi ruang untuk lawan. Agama bagi ruang untuk bercakap. Ini agama. So kita pasal tu Nabi suruh kita tanya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, satu orang berjunuk di dalam permusafiran, kepala dia berdarah, kepala dia luka. Kemudian dia tanya pada ahli rombongan yang lain, dia kata, aku ni sakit kepala aku luka, aku nak kena mandi ke tak? Dia berkata kena mandi. Kemudian faghtasala famata, dia bermandi, dia mati. Nabi kata, kenapa kamu buat macam tu? Qatalahumullah. Orang yang bagi jawapan tu, dia telah bunuh kawan tu. Mati kawan tu pasal jawapan yang tak betul tu. Nabi kata, fa inna shifa'ul 'ai su'al. Nabi kata, fa inna shifa'ul 'ai su'al. Ubat kepada bodoh itu ialah bertanya. Ubat kepada kejahilan bertanya. Pasal itu dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tanya. Memang fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tanyalah orang yang berilmu. Fasalu ahla dzikr. Tanya orang yang berilmu. Jika kamu orang yang tak tahu, kerana sesungguhnya dalam ayat yang lain Allah kata apa? Jangan buat satu benda yang kamu tak tahu. Jangan buat satu benda yang kamu tak ada ilmu. Islam agama ilmu. Islam agama pengetahuan. Islam bukan agama ikut, percaya, taksub, taklid. Ini sebab itu tuan-tuan, kita hormat guru, ambil ilmu pada dia. Sebab itu kita tak boleh terima ada satu dua style mai depan tok guru kena berlutut, kena jalan itik, kena mai tunduk. Agama tak ajar. Agama tak ajar kita membodohkan diri kita. Tak. Satu agama tak ajar kita hormat guru, salam cukup. Mai sampai nak berlutut, mai sampai nak tunduk, mai sampai nak duduk bongkok-bongkok. Angkat guru sampai masya-Allah barakat. Ini bukan. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita puasa ni ajak kita jadi lagi cerdik. Puasa ajak kita supaya puasa ni ikut Nabi. Kalau kita lapar, kalau kita puasa ni dalil. Okey. Contoh, kalau kita fikir akal kita fikir. Kalau kita fikir nafsu kita lah ikut cita rasa kita, ikut kehendak kita, puasa ni akan jadi macam-macam jenis. Ada orang akan puasa mungkin dia akan buka pukul 10, ada orang mungkin akan puasa pukul 11, ada orang mungkin akan puasa macam tu. Agama Nabi. Pasal tu kadang-kadang kita tengok sebahagian orang pergi minum air liur orang, kan, ambil kayu sugi gigit di mulut, bagi orang lain gigit, lepas tu cium pula. Ambil kayu sugi, bagi dia punya tok syekh dia gigit. Bulan puasa ni lagi clear. Bagi kayu sugi gigit, lepas tu dah gigit, cium pula, tengok. Simpan pula, gosok pula. Apa ni? Tuan-tuan bawa kayu sugi, mai saya gigit. Lepas tu tuan-tuan semua cium, sugi pula mulut masing-masing.
Ayat liuk saya ni adakah sama dengan ayat liuk Nabi? Agama ajak sampai teratur ke akal kita? Sampai tak boleh fikir? Sampai tak boleh fikir lah. Itu soalan kita. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, akal ni suatu perkara yang sangat besar di dalam Islam. Memelihara akal ialah maqasid kepada agama. Kemudian tuan-tuan dia kata lagi yang diwajibkan untuk berpuasa ialah orang yang berakal, balik dan selamat daripada mawani' dan selamat daripada penghalang. Penghalang ni umpamanya dia ada uzur. Uzur yang menghalang dia daripada berpuasa. Sakit umpamanya. Dia sakit, dia boleh buka. Musafir, dia musafir. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar. Sesiapa yang sakit atau berada dalam musafir, maka tak diwajibkan untuk dia berpuasa. Jadi kalau tuan-tuan tak baligh, tuan-tuan tak berakal, kemudian sakit, kemudian musafir, ini golongan yang dikecualikan daripada berpuasa. Kan? Kemudian dia kata apa lagi? Yang juga termasuk di dalam mawani', penghalang, yang menghalang seseorang daripada berpuasa, haid ataupun nifas. Wanita yang datang haid ataupun nifas ketika di dalam bulan Ramadan itu menghalang dia daripada berpuasa. Tak wajib, bukan tak wajib saja, bahkan haram kalau dia nak berpuasa. Kemudian tuan-tuan, lawan kepada akil tadi gila. Jika seseorang itu gila pada mana-mana waktu pada siang hari, batallah puasanya pada hari tersebut, kan? Kemudian hadirin mukminin dia juga sebut berkaitan dengan orang yang mabuk. Pasal dia masuk di bawah tajuk gila tadi ni, orang yang mabuk. Gila ni dia ada 3 komponen. Satu dia gila, satu lagi dia mabuk, satu lagi pengsan. Okey, orang yang gila, kalau dia gila pada mana-mana waktu dalam waktu siang itu, maka batallah puasa dia pada hari tersebut. Orang mabuk apa hukum dia? Orang mabuk seperti mana orang yang pengsan. Contohnya dia niat puasa, kemudian dia makan satu ubat. Ubat tadi menyebabkan hilang akal. Dia jadi mabuk pada siang hari. Jika dia tersedar pada mana-mana waktu, dia makan-makan, dia jadi, contohlah tuan-tuan kan. Tuan-tuan dah niat puasa, lepas tu pergi hospital, orang cucuk ubat. Ubat morfin. Ataupun ubat-ubat yang menyebabkan tuan-tuan jadi high. Jadi khayal. Jadi macam pening, jadi macam duk dunia lain kan. Okey? Dia kata di sini, dia kata jika tersedar pada mana-mana waktu pada siang tersebut, sahlah puasanya. Kalau dia hilang sat, lepas tu dia sedar balik sebelum azan maghrib, okey. Tapi kalau kena ubat tu dia pening, melelong, lalok kan. Dia jadi hal, jadi tak ketahuan. Dia tengok orang pun dia jadi macam satu macam cakap, merapu kan. Dia kena ubat tu dia jadi selalunya ubat bius lah kan. Kalau dia hilang akal sepanjang hari, maka batallah puasa ke atasnya. Demikian juga orang yang pengsan. Jika dia pengsan sepanjang hari, maka rosak. Tetapi jika dia pengsan kemudian dia tersedar, maka dia wajib menahan diri dan dia berpuasa pada bakinya. Jadi kita tengok lama mana dia pengsan. Kan, jalan-jalan dia terkantuk ke, jatuh pengsan. Kan? Kalau dia sedar balik, maka dia meneruskan puasa dia. Dan jika dia pengsan terus sampai ke malam, sampai hilang akal dia, sampai dia tak sedar mana, sampai habis malam, maka tidak lagi dikira dia sebagai seorang yang berpuasa. Jadi hadirin mukminin, demikian apa yang dibahaskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin berhubung dengan kewajipan puasa kepada orang-orang Islam, yang mana saya ringkaskan orang tersebut berakal, baligh dan dia hilang daripada halangan-halangan seperti uzur atau halangan-halangan yang melarang dia daripada berpuasa. Seperti mana dia ada kelonggaran orang musafir, dia ada kelonggaran untuk orang yang sakit, atau penghalang seperti haid, penghalang seperti nifas ataupun gila. Ini semua mengangkat kewajipan daripada diri dia. Agama bukan nak menghukum kita. Kita jangan faham satu benda tuan-tuan, kita jangan anggap, kita jangan faham kata agama nak naya kita. Setengah orang dia rasa macam puasa ni nak ajak dia, Tuhan nak naya dia, Tuhan nak seksa dia. Kan? Kita kalau tak bagi orang makan ni, kita kurung orang tak makan ni, kita nak zalim pada dia lah. Kan?
antara bentuk penyiksaan ialah tak bagi makan. Betul tak? Kita kurung dia tak bagi makan, seksa dia tak bagi makan. Kita jangan anggap Tuhan bila dia wajibkan puasa, dia dengan tujuan nak treat kita, nak layan kita, seolah-olah dia nak naya zalim kita, dia nak ajak kita, dia nak bawa kata dia nak inilah nak menyeksa kita. Jangan. Pasal apa tuan-tuan hadirin mukminin, itu bukan tujuan kepada pensyariatan puasa. Kalau tuan-tuan tak puasa pun Tuhan tak rugi. Kalau tuan-tuan puasa pun Tuhan tak untung. Tuhan wajibkan puasa ni macam Tuhan wajibkan zakat. Tuan-tuan jangan rasa pula Allah kata wajib bayar zakat, Tuhan nak ambil duit aku. Jangan kita sangka, kita jangan sangka apa benda yang Tuhan syariatkan ni Tuhan nak benda tu daripada kita. Bila dia kata wajib bayar zakat, tiba-tiba Tuhan nak rampas duit aku. Tiba-tiba Tuhan nak ambil duit aku. Duit yang aku cari dengan titik peluh, dengan penat lelah aku, Tuhan nak ambil. Pasal tu ada orang dia berat nak bayar zakat, dia sayang nak bayar zakat, dia susah nak bayar zakat, pasal dia rasa macam Tuhan ambil duit dia. Sedangkan itu duit dia, kerja dia, titik peluh dia, harta dia. Pasal apa Tuhan nak ambil? Tuhan suruh bagi kat orang lain pula. Pasal apa kaitan dia dengan saya? Pasal apa saya nak kena pergi bagi duit dekat dia? Nampak? Sedangkan benda itu kalau kita halusi, dia balik kepada diri kita. So hadirin mukminin, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita kena sedar kewajipan apa sahaja yang Tuhan wajib kepada kita tidaklah diberatkan melainkan kemampuan kita. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Kita belum dengar lagi orang mati kerana puasa. Kita belum dengar lagi orang mati kerana puasa. Sedangkan kalaulah satu orang dia tak mampu puasa, Tuhan paksa Kalau satu orang dia tak boleh berpuasa, memang betul-betul dia tak mampu, memudaratkan dia, Tuhan kata buka, tak ada masalah, ganti pada hari fa'iddatu min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain. Dia berbeza dengan penyiksaan. Penyiksaan hang kena tahan, hang jangan makan, hang kena biar apa jadi pun hang mati. Tak kan? Saya kalau lapar macam mana pun, teruk macam mana pun, sakit macam mana pun, saya akan puasa biar saya mati syahid. Tak, mati bunuh diri. Dia bukan mati syahid, dia mati bunuh diri. Satu orang kita tengok tak lara apa semua, kan? Hang makan, aku tak mau makan, aku nak tahan juga. Hang ni dah mudarat dah ni, doktor kata hang tak boleh puasa. Aku nak puasa juga, aku nak mati syahid. Tak, hang mati bunuh diri. Nampak tuan-tuan? Agama dia bukan lagu kita simplistik macam tu, kan? Pasal tu satu orang yang tak boleh berdiri, salat duduk. Dia kata saya tak boleh berdiri, saya salat duduk. Agama meraihkan kemampuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita menjalani kehidupan dan ibadah yang Allah wajibkan, kita senantiasa bersangka baik dengan Allah. Dan yang lebih penting, kebaikan ibadat ni, tuan-tuan percaya satu ya, kebaikan ibadat ni balik pada diri kita sendiri. Siapa yang puasa, untungnya kita. Siapa yang salat, untungnya kita. Siapa yang sedekah, untungnya kita. Walaupun pada zahirnya nampak macam kita yang teruk, tapi hakikatnya apabila kita bangkit esok, di hari akhirat esok. Pasal orang beriman ni dia bukan baca sehari dua, bacaan dia panjang. Bacaan dia panjang, bacaan dia akhirat. Dia tak baca setakat dunia. Siapa yang baca dunia, dia akan kecewa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita dalam bulan Ramadan, hari yang ke-7 tuan-tuan. Kita ada lagi baki 20 hari lebih lagi, masih panjang perjalanan kita, masih banyak lagi benda peluang yang kita boleh buat tuan-tuan. Buatlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima di akhirat esok. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.